Bila nafas kita dah sampai saat ini, keluar saja roh kita, keluar saja, masuk dalam bekas, bunyi kak, bunyi benda yang patah dalam tawaran kita, bunyi macam benda yang putus dalam tawaran kita. Orang mukmin bila roh dia sampai di halqum, mulut dia tak tinggal sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja menghadap di hadapan Allah dan dibaringkan jenazah hamba Allah itu, tiba-tiba mulutnya menyebut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Sekiranya aku diberi peluang untuk hidup balik, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku akan lakukan kembali amalan-amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah malaikat kepada orang yang dah mati ini, kamu sebut kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin kembali hidup di atas dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati imam dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, namanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini sehingga kita berada pada penghujung tahun dalam kalender Islam. Kira-kira 2-3 hari lagi kita akan masuk dalam tahun baru dalam kalender Islam. Cuma kita saja yang tak perasan umur kita ini semakin pendek dan pendek untuk di dunia. Masa kita semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Di antara perkara yang Islam disuruh kita ambil banyak peluang, jangan kita terlepas peluang dalam hidup ini, kerana kita tahu hidup ini merupakan peluang yang Allah bagi untuk perjalanan pada masa yang akan datang nanti. Dalam hidup kita ini kita tahu bahawa tak mudah kita dapat nikmat sebegini. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, antaranya nikmat kita hidup di atas dunia. Kemudian masa yang Allah bagi dalam hidup kita, bukan sekadar hidup, tapi Allah bagi masa dipanjangkan umur kita. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umurnya. Semakin panjang umurnya, semakin cantik amalannya. Seburuk-buruk manusia orang yang hidup dia dalam keadaan yang panjang umur, semakin panjang umur, semakin jauh dia dengan Allah. Kita alhamdulillah dalam sibuk-sibuk kita, dalam tugasan harian kita ini, Allah bagi kesempatan untuk datang sekejap, datang duduk dalam majlis ilmu sebegini, di saat mana sahabat-sahabat kita tidak dijemput oleh Allah, tak dipanggil pun untuk datang. Ramai di kalangan kita tahu majlis-majlis sebegini, tapi semua boleh datang? Tak.
Allah pilih kita untuk kita datang. Allah pilih ni satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita sebut alhamdulillah pada diri kita, kerana kitanya disayangi di sisi Allah. Allah dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang bila Allah sayang pada seorang, Allah akan tunjukkan jalan hidupnya ke jalan kebenaran. Bila kita ni Allah sayang, Allah akan bimbing diri kita, bawa kita dan menyedarkan diri kita tentang perjalanan hidup kita ini. Yang kita perlu faham, hidup kita ini bukan berakhir dengan hidup di dunia saja, tidak. Lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita kena hidup lagi di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Lepas pada kita hidup di dunia ini, kita kena hidup di alam yang ketiga, alam yang disebut dengan alam barzah. Dunia ni baru alam yang kedua perjalanan hidup kita. Dunia-dunia yang kita berada sekarang ini, kita kena faham, dia bukan menjadi matlamat, tetapi menjadi satu perjalanan yang seketika. Lepas, sebelum daripada ni, kita pernah hidup di alam yang pertama kan. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu ni saya yakin semua di kalangan kita pernah merasainya. Tak ada seorang pun di kalangan kita sebut hari ni, tak ada orang sebut saya tak keluar daripada kandungan ibu ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung ustaz, dia sebut. Saya keluar daripada buah labu. Tak. Mesti kita pernah keluar daripada kandungan ibu dahulu kan. Dulu kita pernah hidup di alam yang pertama. Sekarang baru dipanggil alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam ini, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Sekejap lagi kita kena hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam barzah yang semua di kalangan kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu siapa di kalangan kita akan sampai terlebih dahulu. Cuma sekarang kita sedang beratur untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu giliran di kalangan kita untuk siapa dan di mana dan ketika mana untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Masuk di alam barzah, tak ada lagi masa untuk kita nak beramal. Bukan masa lagi untuk beramal. Alam ni di atas dunia ni, alam fana ini, alam ni alam amal. Bila kita masuk sekejap lagi alam barzah, yaumul jaza, kita mula dibalas. Kita mula dihitung amalan-amalan kita. Orang yang cerdik, Rasulullah ajar terus, orang yang cerdik bukan orang yang rumah besar di dunia ini, tidak. Orang yang cerdik di kalangan kita ni bukan orang yang jawatan dia hebat di dunia ini, tidak. Orang yang cerdik di kalangan kita ni bukan orang yang PhD banyak di atas dunia ni, tidak. Orang yang cerdik siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan diri dia dan dia sentiasa buat amalan untuk hidup lepas pada mati dia. Inilah secerdik-cerdik manusia. Orang yang cerdik. Kita ni syukur pada Allah, alhamdulillah datang juga. Kita datang ni bukan kita datang nak tunjukkan kita ni alim, tidak. Kita datang ni bukan kita tujuan untuk kita nak, dengan tujuan untuk kita nak tunjuk kita ni tak ada kerja maka kita datang, tidak. Tapi kenapa kita datang duduk majlis ilmu ini? Dengan tujuan nak suruh kita ni jadi orang cerdik, jadi orang yang hidup dalam keadaan bijak dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang yang cerdik di kalangan kamu ni, orang yang hidup sentiasa mempersiapkan diri dia untuk hidup di alam barzah, untuk hidup di pada mahsyar Allah, untuk hidup yang disebut dengan hidup di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni manusia yang cerdik dalam hidup dia. Orang yang bodoh di kalangan kamu, kamu tahu siapa tak? Rasulullah tanya di kalangan sahabat-sahabat, wal ajiz, orang yang paling bodoh di kalangan kamu, kamu tahu siapa? Orang yang manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Layan je hawa nafsu. Hidup ni kita layan hawa nafsu kita. Tidur, makan, bangun, jalan, layan je hawa nafsu. Semayang tidak, tutup aurat tidak, ilmu tak menambah,
Quran tak boleh baca dalam hidup, layan hawa nafsu, manittaba'a hawahu. Kemudian hujung dia wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Ada orang macam ni ramai di kalangan kita. Orang di kalangan kita ni, kita tanya dia, kamu tak semayang ke? Tak. Kenapa kamu tak semayang? Kamu Islam ke kafir? Dia sebut Islam, jangan sebut-sebut kafir-kafir ni sebut. Marah dia kalau kita sebut demikian. Habis tu yang kamu tak semayang ni kenapa? Dia jawab, aku ni penat lah, dia jawab. Aku tak boleh solat, aku penat. Habis kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti yang kamu ni tak solat? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Dia letak angan-angan dia dengan Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Jangan letak angan-angan, tuan-tuan. Ramai orang kita demikian. Orang tanya dia tak pergi masjid. Tak. Nanti kalau mati nanti, baru kita pergi, dia jawab demikian. Dia sebut demikian. Lepas tu siapa nak solat jenazah kamu? Pandai-pandailah orang hidup nak solat jenazah saya, dia sebut. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup ni jangan jadi begitu. Kerana lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik, bangun balik di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, kita akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina? Siapa yang membangkitkan saya daripada tempat tidur semalam? Elok semalam saya tidur, tiba-tiba hari ni saya bangkit balik. Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benar rasul-rasul dahulu. Baru kita teringat balik. Ni kan dalam surah Yasin kan ayat ni. Kita tak jumpa ayat ni, sah tak baca Yasin ni dia panggil. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, bila kita bangun di padang mahsyar, bangun-bangun Allah mula cabar. Cabar dua makhluk ni, jin dan juga manusia. Turun malaikat mula terkepung. Jin dan manusia ni kena kepung. Bila start dikepung saja, dikepung di kalangan jin dan juga manusia ni sendiri, di waktu tersebut malaikat mula cabar jin dan juga manusia. Ya ma'syaral jin wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba dia lari sekarang. Lari sekarang. Atas dunia dahulu bukan main lagi kamu beralasan. Atas dunia dahulu kan, waktu mana kita hidup atas dunia ni, kalau orang ajak, jom kita pergi dengan ceramah malam ni, kita boleh buat alasan, malam ni tak boleh lah, malam ni ada pasar malam lah, kita jawab demikian. Malam ni orang ajak kita, jom kita pergi dengan ceramah, jom kita pergi baca Quran. Semua 1001 alasan kita boleh buat. Tapi cuba sampai di akhirat, start daripada kita mula mati, masuk saja dalam kubur, kita mula melalui satu saat one way, no U-turn. Mula kita berjalan seorang-seorang, furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang seorang-seorang dahulu, kamu balik kepada Allah seorang-seorang. Waktu mana sampai di padang mahsyar, Allah urut cabar jin, kamu rasa hebat sangat kamu. Manusia, kamu rasa kamu hebat sangat. Cuba kamu tembus malaikat ini sendiri. Kamu lari daripada malaikat, kepungan malaikat ini sendiri. Fanfuzu, kamu lari sekarang. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas daripada kepungan tersebut. Bangun kita di padang mahsyar. Kubur kawasan ni kat mana kubur kawasan ni? Dekat kubur Sungai Tua kan? Kubur Sungai Tua. Start daripada, bangun daripada Sungai Tua tu, berjalan nak pergi pada mahsyar Allah. Sorang-sorang. Bangun sorang-sorang, berjalan kita. Jalan nak pergi pada mahsyar. Pada mahsyar bermula di mana? Saat mana tanah menjadi rata, menjadi bagaikan kulit roti, warna macam kulit roti. Langit tak ada lagi. Dalam malam yang pekat, gelap yang pekat di saat itu, kecuali orang yang beriman pada Allah. Saat mana kita berjalan, nak berjalan menuju pada mahsyar. Sampai mana? Padang Arafah. Sampai pada Arafah tu, nak bergerak bagaikan gambaran itu. Perhatikan, bayang sendirilah dalam hidup kita. Kita naik kapal terbang ni pun, kalau kita turun kapal terbang, sampai-sampai di Jeddah tu pun kita penat dah. Turun kapal terbang di Jeddah tu kita rasa penat. Bayang kita nak jalan kaki.
Start daripada Sungai Tua ni, daripada kubur Sungai Tua tu bangun, nak jalan seorang-seorang, nak menuju pada mahsyar Allah. Orang yang cerdik dia akan fikir, aku hidup ni bukan untuk hidup di sini. Berakhirkah perjalanan hidup di akhirat? Tak lagi. Sampai pada alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai pada alam syurga, alam neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fiha abada, kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut tentang neraka, Allah sebut juga khalidina fiha abada. Sampai neraka tu kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, bila saya diminta bercakap tentang senafas ke barzakh, saya dapati tajuk ni bukan tak sesuai kita nak sebut senafas ke barzakh. Sepatutnya kita sebut bernafas-nafas ke barzakh. Nak sebutnya bila kita nak pergi ke barzakh ni, tak boleh nak senafas. Tak mungkin kita boleh pergi senafas. Tetapi kita kena faham, ya, di sebalik tajuk tersebut nak tarik perhatian di kalangan kita. Tapi saya nak sebutnya bahawa benda yang kita kena fikir dalam hidup kita ni bukan kena fikir untuk ke barzakh je, jangan. Tetapi kena fikir ke mana? Perjalanan yang kita kena pergi sampai boleh masuk syurga Allah. Apa manfaatnya para hadirin sekalian? Rumah besar, jawatan hebat, kedudukan kita ni pengaruh ramai, kemudian nama kita disanjung, kita menjadi selebriti di dunia. Bila masuk kubur, masuk neraka terus kita. Apa manfaat dalam hidup kita ni? Para hadirin sekalian, kena bijak dipanggil demikian. Dalam hidup kita ni, apa nilai dalam hidup kita? Anak-anak semua masuk universiti, kereta kita mewah, jawatan kita besar. Bila masuk barzakh, masuk neraka terus kita. Na'udzubillah min zalik. Dalam hidup ni, biar kita fikir panjang. Bila aku hidup atas dunia, aku jangan leka dengan dunia. Allah pesan banyak kali, innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dunia ni penuh dengan la'ibun, permainan, wa lahwun, melekakan dalam hidup, wa zinatun, penuh dengan perhiasan. Allah sebut tentang dunia ni, kamu jangan terperangkap. Ramai orang kita ni hidup terperangkap. Terperangkap dengan apa dia? Perangkap dengan dunia. Banyak ke perangkap dunia ni? Banyak sangat. Memperangkap hidup manusia ni, sehingga kan kita terleka dalam hidup kita. Tuan-tuan nak tahu terleka tak terleka? Kita ni, kalau tuan-tuan datang satu penyakit lepas pada kita mati ni, menandakan kita terleka. Penyakit apa? Penyakit menyesal. Sekarang kita tak rasa penyesalan, tapi bila kita start daripada kita mula mati, kita mula menyesal. Tanda kita leka atas dunia. Jangan leka tuan-tuan. Hidup atas dunia ni kena fokus. Fokus dalam hidup. Saya sering kali sebut, fokus kita nak apa dia atas dunia. Jangan sampai kita menyesal. Bila kita menyesal, banyak ayat Al-Quran Karim cerita perangai manusia yang menyesal. Orang Islam tapi menyesal. Perangai orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba masuk dalam kubur menyesal. Antaranya ayat yang saya baca di awal-awal tadi. Dalam Al-Quran Karim, dia cerita kita ni menyesal bila? Ada 2-3 kali kita ni akan menyesal. Kalau kita tak bersedia dalam hidup kita, kita akan datang penyesalan. Kali yang pertama menyesal bila? Bila hijab mata mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka. Sekarang hijab mata tak dibuka lagi. Tapi dalam hidup kita ni, ulama-ulama sebut ada 3 mata. 3 mata. Mata zahir, mata hati dan hijab mata. 3 mata dipanggil demikian. Hanya 2 saja yang Allah buka. Ada orang yang Allah buka 1 mata je, tapi Allah tak buka mata yang kedua. Ada orang yang Allah buka 2-2, tapi Allah tak buka lagi mata yang ketiga. Bila yang Allah nak buka mata yang ketiga ni? Bila sampai masa kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Bila sampai masa saja. Bila sampai masa ni, masa sakarat yang datang. Bila sampai masa sakarat, ulama-ulama tanya, bila sebenarnya masa sakarat ini? Masa sakarat ni bila? Dalam hidup. Ada mu'alim ulama sebut, masa sakarat ini akan bermula dalam hidup
saat mana uban kita mula tumbuh daripada rambut. Bila seseorang mula tumbuh uban di rambut dia, maka tanda dia akan bermula sakarat dalam hidup. Ada alim ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia tidak bermula daripada uban. Tapi bila kita disahkan ada penyakit yang membawa kematian, penyakit kita ni berpanjangan. Bila doktor sahkan kita kena kencing manis, bila doktor dah sahkan kita kena darah tinggi, bila doktor bagi tahu pada kita ada penyakit membawa mati, sampai mati. Bila doktor bagi tahu kanser, tuan kena kanser, tuan kena ni dipanggil sakarat awal, sakarat yang mula-mula dalam hidup. Ada alim ulama sebut bukan masa tu. Bila masa sakarat bila usia 60 tahun. Sampai usia 60 tahun confirm masa mati. Confirm masa mati dalam hidup seorang. Jangan panjang lagi angan-angan. Jangan kita rasa kita akan berpanjangan lagi saat demikian. Umur 60 tahun Rasulullah sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun sampai 70 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab, ada orang yang panjang umur 93 tahun tak mati-mati lagi tu. Kita sebut demikian. Allah bagi bonus. Allah bagi bonus dalam hidup. Tak semua orang Allah bagi demikian. Ada orang yang Allah panjangkan umur dia, tapi Allah bonuskan dalam hidup dia. Tapi umur yang daripada 60 tahun hingga 70 tahun, masa ni masa confirm mati. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, masa sakarat. Dan ada alim ulama jawab, masa sakarat bukan masa tu, tapi yang masa sakarat sebenar bila hijab mata kita mula dibuka. Mula kita nampak malaikat mula turun berduyun-duyun. Malaikat turun, kita tengah bawa kereta, tiba-tiba hijab mata kita nampak terbuka, nampak malaikat sedang turun. Kita sedang bercakap dengan kawan kita, tiba-tiba hijab mata kita mula terbuka. Nampak perubahan pada wajah seseorang. Terkejut dan terkamam dia. Terkejut dia, nampak malaikat datang. Tengah-tengah dia makan, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat datang, hijab mata mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka saat tersebut, malaikat mula berdiri depan muka kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada dua saja malaikat. Sama ada malaikat yang warna putih ataupun malaikat yang warna hitam. Dua malaikat ini saja yang datang. Malaikat yang warna putih, wajah yang handsome, kemudian dalam keadaan muka yang kacak, kemudian bauan wangi yang semerbak, wangi semerbak di saat tersebut. Ada pun malaikat yang warna hitam, wajah yang menakutkan, kemudian bau yang busuk, kemudian dalam keadaan yang berbeza berdasar pada amalan yang orang yang ingin dicabut nyawa seseorang itu sendiri. Bila dia mula berdiri saja di hadapan muka kita, mula malaikat ini mengisytiharkan saat perjalanan hidup semakin berakhir. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu yang berbaki di atas dunia ini, sudah tidak ada. Aku cari senafas untuk kamu menafas, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila diistiharkan saja, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, kebanyakan mulut-mulut manusia kali yang tamuh timbul penyesalan, tergerak terus. Bibir mereka sebut apa dia? Ni orang Islam yang bercakap ni. Dia akan sebut, dan Allah rakam setiap kali mana mulut manusia yang hampir-hampir dengan kematian. Dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Mula dia sebut ada malaikat, sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqah, sekejap malaikat, saya nak bagi semua harta-harta saya dan segala apa yang ada pada saya sekarang, saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akun minas salihin, sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Mula disebut ada malaikat. Malaikat jawab apa dia? Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tak tangguh dah ajal bila sampai masa seseorang itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang
kalau ditangguh kematian dalam hidup kamu tersebut. Bila sampai masa tersebut, malaikat mula masuk. Masuk saja malaikat dalam tubuhan si anak Adam ini. Bila start daripada masuk, malaikat mula istihar. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Masa yang kamu lari atas dunia, lari daripada apa? Lari daripada sakarat dia. Kita ni hidup ni, kita lari daripada apa? Lari daripada mati je. Jangan bagi mati je. Tuan-tuan tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan, yang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, kamu lari daripada apa? Dia mesti jawab, lari daripada mati, dia jawab. Tanya orang yang makan ubat secekak setiap pagi tu kan, ubat yang tiap-tiap pagi tu kita makan, segenggam kita makan ubat tu. Kenapa kita makan ubat? Tanya orang yang makan ubat tu, dia mesti jawab, supaya lambat mati sikit ustaz, dia sebut. Dia akan jawab demikian. Hidup ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Bila sampai saat mati kita, bila sampai saat ajal, malaikat jawab, zalika ma kunta minhu tahid. Inilah masa yang sering kali kamu larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila malaikat mula masuk saja terus ke hujung kaki kita, untuk mula mencabut roh kita ini sendiri. Bila sebut begitu je, Rasulullah sebut, bila sebut istihar, wahai roh, sila keluar. Orang mukmin, malaikat akan memujuk dengan panggilan yang indah. Panggil indah tu pun sakit yang amat sangat. Malaikat akan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil, malaikat panggil, balik. Allah dah panggil balik sekarang. Sebagaimana panggilan seorang ibu menjelang senja. Ibu menjelang senja kan, dia buka je pintu tingkap rumah dia akan panggil anak dia. Balik, maghrib dia sebut. Demikian roh orang mukmin. Roh orang mukmin bila dipanggil saja, balik, keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebut keluar tu sebut, roh ni mula berkumpul di hujung kaki masing-masing. Roh orang yang tidak mukmin, Allah Subhanahu wa taala sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok bagaimana orang yang hidup dalam keadaan buat zalim di atas dunia. Orang Islam tapi buat zalim. Kita kata ada ke ustaz orang buat zalim? Sepah di kalangan kita yang buat zalim. Orang kita ni buat khianat pada diri sendiri. Dia tak khianat pada orang, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Kita kata ada ke orang buat khianat pada diri sendiri? Ada. Orang yang tak semayang, dia buat khianat, bukan dia buat khianat pada orang lain, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Orang yang dia dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah, dia bukan buat khianat pada orang, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Ni kita kena faham dalam hidup. Dia tak boleh sebut, padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Ni kena faham konsep dia. Orang yang hidup buat khianat pada diri sendiri siapa? Orang yang dia duduk dengan alim ulama, dia tak tumpang ilmu dengan alim ulama. Orang yang Allah sebut, cuba kamu tengok orang macam ni. Orang yang dihidup tak boleh baca Quran. Saya sebut, orang yang hidup tak boleh baca Quran, orang yang buat zalim pada diri sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur seorang tua tu, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah. Confirm tuan-tuan tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Nak sebutnya kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan tak boleh jawab depan Allah nanti. Tak boleh jawab. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh mereka. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? Ya. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran,
baik tuan-tuan menangis sekarang daripada tuan-tuan menangis dalam kubur nanti. Tuan-tuan menangis dalam kubur, tuan-tuan tak akan dapat nikmat. Tuan-tuan tak akan dapat belas kasihan Allah di saat mana berada di alam barzakh, kecuali datang doa-doa, datang daripada doa anak yang soleh. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan cari orang alim di kalangan kita, datang jumpa dengan AJK Surau ni, bagi tahu pada AJK Surau, tuan, saya tak boleh baca Quran tuan. AJK Surau jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je dia panggil. Nak sebutnya kita ni biar saling tolong menolong. Tolong menolong bukan dalam soal bagi barang saja, jangan. Dalam soal memimpin, membawa orang ke dalam kubur ini. Nak pimpin manusia, nak suruh selamat. Hidup bukan sekadar untuk di dunia, tetapi mesti membawa kita masuk dalam kubur dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Satu saya sentiasa sebut, dalam kita memilih pemimpin sama juga. Ramai orang kita nampak memilih pemimpin hanya untuk dalam pilihan raya. Dia tak nampak dia memilih pemimpin untuk membawa dia ke syurga Allah. Benda yang paling asas dalam hidup kita. Ramai orang kita terpedaya. Kenapa terpedaya? Kerana dia rasa dunia ni kekal untuk selama-lamanya. Memilih pemimpin bukan untuk hanya untuk hidup di dunia. Kalau sekadar nak hidup di dunia, komunis boleh pimpin kita, liberalis boleh pimpin kita. Tapi oleh kerana kita perlu sampai ke akhirat Allah, maka Islam hanya boleh memimpin kita. Hanya Islam boleh memimpin kita. Tuan-tuan kena faham konsep bagaimana nak suruh kita selamat sampai ke dalam syurga Allah. Bila sampai begitu, Allah sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok bagaimana orang saat ghamaratul maut, orang zalim direntak nyawa dia saat mana dia sedang ghamaratul maut. Malaikat sebut ada dia. Malaikat ni pukul muka dia tu sambil malaikat sebut, akhriju anfusakumul yaum. Keluarkan hari ini dengan penuh kehinaan dalam hidup kamu. Tu belum lagi Allah cerita tentang orang kafir, orang mukmin. Rasulullah sebut, bila roh ni masuk sampai di hujung kaki, ditarik. Bila tarik saja di hujung kaki ni, tarik di hujung kaki ni, sakit tak boleh nak dibayang. Dalam hadis Rasulullah sebut seringan-ringan, ringan. Bila tanya sahabat Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, yang paling ringan bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 1000 libasan mata pedang di tengkuk kamu. Dalam satu riwayat yang lain sebut, dia tanya macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Sakit tak boleh nak dibayang. Sakit, Rasulullah kata, Rasulullah sakit tak sakit Rasulullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerak tangan Rasulullah ni tergerak sendiri. Kalau kita baca dalam riwayat Aisyah, dia cerita bahawa Rasulullah, waktu mana Rasulullah sedang sakarat, tangan Rasulullah ni tergerak tangan Rasulullah. Aisyah tengok tangan Rasulullah tergerak. Rasulullah tengok tangan Rasulullah tergerak. Aisyah ambil bekas air. Aisyah radhiyallahu anha ambil bekas air, letak dekat tangan Rasulullah. Rasulullah celup. Dalam bekas air tersebut, Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sapu, Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya saat mana saya sedang berhadapan dengan sakaratul maut ini ya Allah. Sakit. Aisyah radhiyallahu anha sebut, lepas pada aku tengok Rasulullah tu kena sakarat tu, katanya Aisyah, aku tak bayang aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit ini disiat. Kulit kita ni ditarik saja, kulit kita ditarik di atas kapas yang basah. Tarik di atas kapas yang basah. Kemudian ditarik di atas bara api yang panas. Bunyi. Bunyi. Sakit barahan sekian. Saya tak boleh nak digambar. Bila saya baca kitab, guru saya mengajar saya tentang saat sakarat, kebanyakan menangis teresak-esak. Kebanyakan menangis. Dia sebut, bacalah doa, minta supaya Allah ringankan kita saat mana kita melalui sakarat.
Sehingga kan bila bertembung di antara saat sakarat dan nak lepaskan sakarat, ada orang yang sanggup mengorbankan jiwa dia untuk mati syahid supaya tak berjumpa sakarat. Ada di kalangan kita ni kan. Kalau kita tanya, pelik kan, kenapa ada orang yang nak mati syahid? Kenapa ada di kalangan kita ni yang sanggup berjuang biar dia dipilih untuk mati syahid? Kerana bila mati syahid tak ada sakarat. Mereka memilih untuk mati syahid jauh lebih mulia daripada dibandingkan mati dalam keadaan yang melalui saat sakarat. Sehingga kan kita pelik tengok orang di Palestin saat mana bom yang sedang digugurkan, mereka berkejaran untuk mendapatkan kesyahidan. Kenapa mereka jadi demikian? Kerana mereka faham di antara saat sakarat dengan yang namakan dengan gugur syahid, maka memilih syahid lebih mulia dalam hidup. Dalam hidup kita ni memilih mati syahid. Bila kita mati syahid, tak rasa sakarat yang kita lalui saat itu. Sakit sakarat. Sakitnya Rasulullah cerita tu sampai peringkat bila ditanya lagi Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sakitnya saat itu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana kalian menegan nak keluar zuriat ini, nak keluar zuriat daripada badan ini, kalian berpeluhkan atas dahi, kalian menggigilkan tangan kalian, kalian tak tahu nak buat apa dia, nak keluarkan zuriat, sakit Allah saja yang tahu." Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian saat sakarat yang dilalui. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia disebut sakitnya saat sakarat ini, dia tarik saja daripada hujung kaki kita ni, tak tergerak badan kita ni tak tergerak, sakit sangat tu sampai tak tergerak. Kita ni kan, kalau kita sakit sekarang, kita mulut kita akan mengadu, aduh sakit, tangan kita ni akan menggetar bila sakit sangat, nak cabut gigi tu kan, kalau tak dibius gigi kita ni, kita rasa sakit sampai habis ke kepala kita. Ni tak, ni bukan begitu. Sakit sehingga tak tergerak badan. Sakit, Imam Ghazali kata, sehingga tak keluar suara, tak keluar lagi suara. Sakit yang amat sangat sehingga kan hanya dengar dengusan saja, dengar dengusan, sakitnya saat itu. Allahu Akbar. Yang jadi ringan sikit sakit dengan zikir, ringan sikit sakit di saat itu dengan bacaan ayat Al-Quran, sehingga kan kita boleh mengalihkan perhatian kita ni daripada sakit kepada kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim sebanyak 3 kali. Kemudian kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 3 kali. Kemudian kita sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak sekali. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian, ringan saat itu. Kecuali orang yang boleh sebut. Kalau tuan-tuan boleh sebut kalimah ini, tuan-tuan boleh sebut itu, jadi rasa tahan sikit daripada rasa sakit yang amat sangat. Tarik daripada hujung kaki, tarik hujung kaki, syaitan pula datang. Syaitan sebut, relax bro, relax, katanya syaitan. Tak mati lagi ni, tak mati lagi, tak mati ni, baru hujung kaki, baru ni, kamu jangan taubat ya, jangan taubat. Padahal kalau kita nak taubat saat itu, Allah terima lagi taubat. Manusia tak taubat, sombongnya hidup kita ni kan. Ramai mana orang kita ni jadi sombong, tak nak taubat. Syaitan ni pujuk, jangan taubat, jangan taubat. Roh tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua. Saya ringkaskan saja lagi. Tarik daripada lutut, naik sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang, rasa sejuk di pusat masing-masing. Sejuk di pusat kita ni. Bila sejuk di pusat kita ni, sejuk yang amat sangat. Sejuk tu disebut dalam kitab macam tangan kita dimasukkan dalam ais, kemudian kita biar lama sampai kaku tangan kita tu, kemudian kita tarik, melekat ais tersebut. Melekat ais, maknanya pada sejuk sungguh. Sejuk di pusat. Tengah-tengah sejuk di pusat ni, tiba-tiba roh kita ni turun balik. Saya nak sebut ada tuan-tuan, ramai orang keliru di saat ni. Bila kena turun, roh ni turun ke bawah balik, bawah pada pusat kita ni.
turun. Syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati. Baru turun. Tengok, kan aku dah sebut tadi turun. Tengah turun tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang 3. Malaikat maut ini masuk kumpulan yang 3, rentak daripada bawah kemaluan kita, tarik rentak terus sampai ke halqum. Bila zoom sampai di halqum, tergamam terus. Allah mati disebut. Allah mati. Bila perasan mati, kebanyakan mulut-mulut manusia Allah rakam kali yang kedua sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubatlah ya Allah. Sekarang aku taubat ya Allah. Perasaan dah mati dah. Bila sebut aku taubat sekarang, mereka jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Tak dianggap taubat. Bila roh kamu direntak sampai di halqum, kamu hidup dalam keadaan lupa pada Allah, tiba-tiba sekarang kamu nak taubat. Sedangkan saat tersebut roh kamu sampai di halqum. Bila roh sampai di halqum, tiba-tiba kamu nak taubat. Tak dah taubat. Datang turun mereka sebut, kalla, jangan begitu hidup ni jangan begitu. Iza balagatit taraqi, ketika mana digentak roh kamu sampai di halqum, start daripada permulaan halqum ni, saya sebut di atas dada ni, senang cerita, nak bermula daripada sini halqum. Bila sampai saja di sini, tiba-tiba dalam keadaan demikian, mereka kata, kalla, jangan begitu hidup. Idza balagatit taraqi, ketika mana digentak roh kamu sampai dia taraqi ni, ulama kata bermula daripada dada kita, dada nak naik sampai ke atas, taraqi. Wa qila man raq, mereka sebut turun sekarang, roh turun sekarang. Wa qila man raq, siapa yang boleh siapa yang boleh menurunkan balik roh kamu sekarang? Siapa? Mereka cabar terus, kamu cuba sekarang, turun. Mereka cabar terus, turun. Katanya malaikat, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan mati dah aku ya Allah. Mati dah. Allah sebut terus, wa dhanna annahu al-firaq. Baru malaikat ni tahu dia sedang mencabut nyawa kita. Baru syaitan perasan, oh mati orang ni. Syaitan baru perasan. Sampai di sini ni, syaitan menyamar terus menjadi arwah ayah kita. Syaitan menyamar terus menjadi arwah ibu kita. Ingat tuan-tuan, ni perjalanan yang kita akan lalui dalam hidup kita. Bila syaitan menyamar terus, orang lain tak nampak, kita je nampak. Kita je nampak saat itu. Bila sampai saja di halqum ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Anakku, matilah bersama dengan abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati bersama dengan abah mati dalam Yahudi. Bila begitu, kita cuba juga nak mengucap. Bila kita cuba nak mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ibu pula. Anakku, anak umi, anak mami, anak dia panggil anak ibu. Jangan mati dalam Islam. Ni umi, ni mama, ni disebut ni ibu. Ibu, dia tunjuk buah dada dia. Anakku, ibu, susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan umi, mati bersama dengan mama, mati bersama dengan ibu kamu, mati bersama dengan ibu kamu. Dia sebut. Dia kata, anakku, matilah kalian dalam Kristian kalau kalian ingin selamat. Rasulullah sebut dalam hadis dua ni. Saya nak sebut syaitan di Batu Kif ni tuan-tuan. Syaitan di kawasan tuan-tuan ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Tuan-tuan percayalah, dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Yahudi kita tak kenal, Kristian kita tak kenal. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kalian dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Akhirnya mati kita dalam keadaan yang bukan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim.
Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan senafas ke barzah itu. Bila nafas kita dah sampai saat ini, keluar saja roh kita, keluar saja, masuk dalam bekas, bunyi kak, bunyi benda yang patah dalam tawaran kita, bunyi macam benda yang putus dalam tawaran kita. Orang mukmin bila roh dia sampai di halqum, mulut dia tak tinggal sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah, kita ni biar kita boleh mengucap, tuan-tuan. Jangan sampai kita tak boleh mengucap. Bila kita hidup dengan Islam, kena mati dengan Islam. Disebut dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu seorang muslim. Macam mana kita muslim kalau kita bercampur Islam kita dengan liberal, bercampur Islam kita dengan nasionalis, bercampur Islam kita dengan sekularis? Jangan campur, tuan-tuan. Bila tuan-tuan sudah memilih Islam dalam hidup, terima semua ajaran Islam. Jangan kita sebut saya terima Islam dalam bab ibadah je, dalam bab ekonomi saya tolak Islam. Saya terima Islam dalam bab ekonomi je, dalam bab politik saya tolak Islam. Jangan, tuan-tuan. Saya terima Islam dalam bab politik je, dalam bab kebudayaan saya tolak Islam. Jangan. Islamlah dalam semua aspek dalam hidup kita. Jangan Islam separuh, kufur separuh yang lain. Orang kita ni ramai demikian. Saya terima ustaz Islam, memang saya tak tolak Islam. Tapi datang ejen insurans tanya, nak cara konvensional ke nak cara Islamik? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung terus. Padahal kawan tu bagi tahu, ni cara Islamik, ni cara konvensional. Dia boleh tanya, mana yang untung? Menandakan dia tak yakin dengan Islam. Tuan-tuan, jangan demikian. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam bab pendidikan, dia tak yakin Islam, tak yakin dengan Islam. Bila begitu, dekat nak mati, tiba-tiba tak boleh mengucap. Ini sampai peringkat demikian. Keluar saja roh kita ni, masuk dalam dua bekas. Sama ada bekas yang warna putih ataupun bekas yang warna hitam. Ada yang masuk dalam bekas warna hitam, na'udzubillah min zalik, menandakan tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia di kalangan ahli syurga, masuk dalam bekas yang warna putih, roh mula naik menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, roh ni turun terus berdiri di hujung kepala masing-masing. Bila Allah sebut tentukan dia dalam neraka Sijjin, sebut neraka Sijjin tu turun terus roh diri di hujung kepala masing-masing. Mula kita hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang nak mandikan jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Orang yang datang cium kita, kita rasa, kita sebut ada orang cium, jangan kuat, sakit, kita sebut demikian. Kita rasa semua. Kita nampak berapa orang nak semayang jenazah kita, diusung jenazah kita. Bila diusung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang semayang jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur, letak je jenazah kita, kita nampak terus berdiri di hujung kaki kita warna hitam kebiru-biruan, iaitu malaikat munkar dan nakir, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Angkat je jenazah kita ni, angkat jenazah kita tu, turun saja ke liang lahat, tengah turun tu pom terus dah, kena terus dah. Tengah turun tu belum sampai ke bawah lagi, dia panggil apa dia? Ad-darat. Darat maksudnya himpitan kubur. Himpitan kubur. Di kalangan kita ni tak ada orang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya bayi-bayi yang meninggal dunia waktu mana kecil itu, dia akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi-bayi pun tak terlepas. Bila tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah,
Waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah dia untuk dibawa ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Bila turun saja dalam liang lahat, Rasulullah sebut, bila turun saja, kena terus pum sekali itu, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Selai rambut Sa'ad bin Mu'az kemudian kembang balik, menjadi rata balik. Sa'ad bin Mu'az ini sendiri, dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Kerana dia tak bersih air kencing. Tak bersih air kencing. Bertanya lagi, kenapa tak bersih air kencingnya? Bila Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia? Sekali disebut oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia pulang daripada permusafiran. Bila dia balik daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri, yang menyebabkan tak bersih air kencing dia. Sekali dalam hidup dia, sekali kencing sambil berdiri. Ulama-ulama kata, sebab itulah dia kena himpitan kubur, kerana tak bersihnya air kencing dia tadi. Allahu Akbar. Sekali. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali dah? Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing, bau hancing sampai hari ni tak habis-habis lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana kena himpitan kubur itu. Himpitan kubur, bila letak saja jenazah kita, hadap muka ke kiblat je. Hadap muka ke kiblat. Letak muka, bau tanah depan muka kita. Bau, dengar suara bawah telinga kita ni. Dengar suara, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan pada kalian. Bila sebut saja begitu, kemudian orang tutup saja liang lahat kita, dengar tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun ni dengar. Bila dengar tanah-tanah yang turun tu bunyi tanah tu, lama-lama bunyi dup 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 dup. Dengar saja begitu, semakin sayup suara ni sampai parah lutut dia. Sampai parah lutut, datang terus malaikat munkar dan nakir, berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Tiba-tiba mulut kita sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut kalimah ni, menunjukkan tuan-tuan tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Buat persiapan tuan-tuan. Bila dia sebut saja, malaikat, bagilah peluang sekejap je nak hidup. Malaikat, bagi peluang sekejap, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Malaikat bagi tahu sekejap je, malaikat, sekejap je. Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Menunjukkan apa dia? Dia ni orang Islam. Dia ni orang Islam. Mesti dia orang Islam. Kalau dia tidak orang Islam, dia tak tahu amalan soleh yang dia tertinggal. Menunjukkan dia ni orang Islam, tapi dia mati dalam keadaan tak bersedia menghadap di hadapan Allah. Lalu mereka jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak sebut panjang lagi pada tuan-tuan, tapi mandangkan masa dah cukup sejam dah. Saya dipahamkan orang kita boleh belajar sejam je. Lepas setengah jam, lepas sejam dia tak ingat apa-apa dah. Saya tengok tuan-tuan pun mic pun dah berhenti. Saya tengok tuan-tuan pun dah betul tulang belakang 7 kali dah saya. Jadi mudah-mudahan saya pun diminta bercakap senapas je dipanggil. Senapas dah masuk dah barzakh. Senapas ke barzakh. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebut ini tuan-tuan boleh nampak sikit bayangan untuk perjalanan kita ke barzakh sana, untuk berjalan kita kepada mahsyar Allah. Dan saya harap sangat orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah SWT. Saya nak sangat benda demikian tuan-tuan. Inilah di antara usaha, walaupun saya tahu nak datang kadang-kadang jauh, nak datang kuliah, tapi kita harap supaya walaupun jauh sejauh mana pun, saya nak sangat usaha supaya orang kita ni mati masuk dalam syurga Allah SWT. Antaranya saya buat kitab ni tuan-tuan, saya karang kitab ni.
Kitab ni kesempatan terakhir sebelum kematian. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Amalan apa? Dalam kitab ni ada 3 bab je. Ada 3 bab je. Bab yang pertama saya cerita tentang mengenai bila kita hidup umur 40 tahun, kita nak buat apa dia? Bab yang kedua, bila kita ziarah orang sakit. Yang ketiga, bila kita sakit dekat nak mati, nak buat apa dia? Dalam ni ada sepotong doa. Ada di antara doa-doa, termasuk yang saya sebut tadi, zikir yang kita kena sebut daripada roh kita di hujung kaki naik sampai ke lutut. Kita kena baca apa dia? Ini pada muka surat 49. La ilaha illallahul halimul karim sebanyak 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Dan pada muka surat 47 dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila Rasulullah sebut pada Abu Hurairah, bila kamu tahu kamu ditimpa dengan satu penyakit, kamu ni baru mati, kamu baca doa ni. Penyakit apa dia? Kencing manis, darah tinggi, gaut, semua ni yang kita kena, yang baru mati. Baca doa ni sekali. Rasulullah sebut. Tiba-tiba lepas pada itu kamu meninggal dunia. Tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jasad kamu daripada bahan bakaran api neraka Allah. Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sebut terus. Ni doanya. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat. Sampai pada guru saya di Mesir dahulu. Waktu mana saya belajar kat Al-Azhar dahulu, guru saya diajar. Dia kata baca. Dia baca, kemudian kami ikut. Hujung dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kalian semua. Lalu saya pada malam ni, saya nak sebut juga pada tuan-tuan. Saya nak baca doa ni, tuan-tuan ikut doa yang saya baca ni. Kemudian hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan ikut je doa yang saya baca. La ilaha illallah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin Allahumma in kunta amradtani litakbida ruhi fi awwali maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.